Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel King 7 Jebat Studio. So guys, sebelum Jebat nak cerita tentang pengalaman seram ni, Jebat nak ucapkan terima kasih pada korang yang dah like, share, subscribe. So guys, yang mana belum follow tu, follow, like, share, tekan lonceng tu banyak kali. Kalau ada 10 kali button, 10 kali button, InsyaAllah korang akan dapat notify setiap kali Jebat update video-video baru berkaitan seram ataupun apa-apa juga cerita yang Jebat ada untuk diceritakan. So guys, sebelum Jebat nak cerita tentang pengalaman seram Jebat ni, so Jebat harap korang yang kat luar sana sentiasa kekal dalam keadaan selamat, sihat. So guys, sentiasa mendoakan bagi umat-umat Islam ataupun saudara-saudara kita yang dah meninggalkan kita, ataupun kawan-kawan kita yang dijangkiti dengan wabak-wabak ni. Mari kita sama-sama, semoga dorang diberi kesembuhan yang seperti kala macam dulu balik. Amin. So guys, apa yang korang rasa, mungkin korang kat ramai kat sana terfikir kerja sebagai seorang rider ni mungkin nampak mudah. Mungkin korang rasa adalah setakat bintangan yang dorang hadapi cuma berhujan, berpanas ataupun nasib tak baik, mengalami kemalangan lah. Tapi tak semualah. Mungkin ada setengah rider yang pernah alami misteri. Maksudnya macam bila dia hantar ke satu tempat, dia mengalami satu benda misteri daripada order ke apa ke. So guys, okay, pengalaman yang Jebat nak ceritakan ni, masa tu tak silap Jebat awal tahun lepas. Masa tu tak ingat lah bulan berapa. Masa tu diisytiharkan PKP 1.0 masa tu. So nak jadikan cerita, tempat kerja Jebat ni diorang terpaksa cutikan semua separuh, ataupun separuh lah, lebih kurang separuh lah semua staff. Sebab yelah dah tak ada customer boleh walk in dekat cafe ni kan. So nak tak nak, demi mencari pendapatan, so kita dengan kawan ni, berapa orang ni terpaksalah join jadi sebagai seorang runner lah. Maksudnya sebagai seorang ambil order, kita hantar ke tempat tertentu kan. So actually Jebat tak ada, bukanlah kerja full time pun sebenarnya. So nak cari duit kan, masa tu memang tengah agak macam struggle sikit lah. So nak jadikan cerita, bila Jebat dah join ni, Jebat tak ada join under GrabFood atau Foodpanda lah. So setiap malam sebelum tidur, Jebat akan dapat mesej daripada customer one on one untuk hari ni pick up point kat mana, nak drop tempat kat mana. Okay, Jebat dah buat kerja ni lebih kurang macam seminggu lebih, 2 minggu lebih. Lepas tu nak jadikan cerita, ada satu hari tu kawan Jebat ada WhatsApp Jebat lah awal pagi. Dia cakap dengan Jebat macam ni, cakap Jebat boleh tak ambil satu pick up barang dekat dropship ni, hantar pergi ke customer lah. Lepas tu Jebat tanya dia, kenapa kau tak nak hantar? Dia kata tak berbaloi nak hantar, sebab dia minta tempat tu lebih daripada 2 km ataupun 1 km, kalau tak silap Jebat lah. Dia kata customer nak bayar COD RM5. Okay, ini memang jadi macam satu, apa orang kata, benda yang biasa lah. Kadang-kadang perkhidmatan tu, kadang-kadang customer rasa macam tak nak bayar mahal, kadang RM5 apa kan. So rider sebenarnya tak ada banyak pilihan. Yang actually yang underground macam kita orang ni lah, yang perlukan duit. So RM5 pun bagi kita orang masa tu agak besar lah. So sebabkan kawan Jebat ni dia bawa kereta, dia kata kalau dia ambil, dia hantar ke tempat tu tak berbaloi. Sebab tempat tu kalau tak silap Jebat lebih kurang ada lebih daripada 3 km kot. So Jebat masa tu menggunakan motosikal. So Jebat tak ada masalah untuk Jebat. So Jebat rasa macam okey lah. Jebat tak terfikir pun tempat ni jauh, betul-betul jauh macam mana kan. So ni nak jadikan cerita, Jebat pun dah ambil lah barang ni dekat Pulai Perdana. So drop point dia dekat, kalau tak silap Jebat, dekat atas Senai Saintek, dia dekat area Selong macam tu lah. Sebab memang Jebat tak familiar langsung tempat tu, sebab Jebat jarang masuk tempat tu. Sebab Jebat akan biasa main area Johor Bahru ataupun area Gilang Patah, Iskandar Puteri. So Jebat memang tak familiar langsung kat tempat-tempat tu. So nak jadikan cerita, atas tanggungjawab member minta tolong, Jebat pun okey lah, Jebat cakap Jebat ambil. So masa Jebat ambil barang tu daripada seller semua, Alhamdulillah tak ada apa masalah. Cuaca pun okey apa. Okey, nak jadikan cerita, bila dah lepas dia dah ambil barang tu, dah keluar daripada kawasan Pulai Perdana tu, nak masuk, dia ada highway baru tau, nak pergi ke arah belakang. Cuma Jebat dah lupa apa nama tempat tu. Kalau tak silap Jebat lebih kurang macam
Allah dah lupa. Nanti kalau Jebat ingat, nanti Jebat akan pin dekat komen bawah tempat tu. Dia ada satu highway baru tau belah belakang. Sebab dia, kalau orang Johor Bahru dia akan tahulah, dia ada satu jalan Senai yang jalan lama tu dengan jalan belakang, jalan baru tu. Dia lebih kurang macam agak shortcut jugalah. Dia boleh tembus pergi ke Taman Saintek Senai. So nak jadikan cerita, masa Jebat dah lalu je dekat highway baru tu, tiba-tiba Jebat rasa macam, kenapa tempat ni masa macam jauh sangat kan. So kat situlah terdetik Jebat macam ada tercakap benda yang tak elok lah dalam hati. Jebat cakap, aduh dah lah tempat jauh macam ni kan. Aduh ni tempat apa. Jebat ada macam cakap BODO lah, tempat ni jauh betul kan. Jebat cakap macam tu kan. So nak jadikan cerita, secara tiba-tiba awan gelap. Awan gelap, macam orang kata awan tu menakutkan tau. Jebat tak pernah rasa alami benda-benda macam ni kan. So tiba-tiba awan gelap yang orang kata awan tu menakutkan lah. Jadi Jebat jadi macam paranoid. Jebat cakap, ya Allah nak hujan ni kan. Ni lah benda yang paling kita takutkan lah. Sebab bila hujan lebat, sebagai rider kita akan delay, akan terdelay benda-benda yang barang kita nak hantar sebab kita kejar masa kan. So nak jadikan cerita, nak tak nak, nekat gak teruskan gak perjalanan walaupun orang kata dengan keadaan dah makin gelap apa semua kan. So korang nak tahu tak macam mana perasaan Jebat masa bila awan yang gelap tu? Ibarat macam dia bukan nak mengutuk ke ataupun nak menyedapkan cerita ni lah. Dia ibaratkan kat depan tu gelap, dengan keadaan gelap tu Jebat terasa macam ada seseorang menunggu kat depan tu. Jebat ibaratkan dia punya takut tu ibarat macam ada malaikat maut yang menunggu kat depan, tapi Jebat tetap kat ikut jalan tu. So untuk pengetahuan korang, Jebat memang tak tahu jalan macam mana pun nak pergi ke arah tu. Jebat menggunakan perkhidmatan arah 7 Waze lah. Memang terpaksa guna Waze lah masa tu. So nak jadikan cerita, tibalah keluar daripada jalan highway tu, Jebat jumpa signboard Saintek Senai. Okey, kalau ikut pada kata Waze tu, dia suruh Jebat pusing kanan lah. So okey, Jebat ikut je. Memang Jebat tak pernah tahu, Jebat tak tahu Jebat kat mana. Tapi Jebat tahulah, pernah dengar nama tempat ni, cuma tak tahu dia punya kiri ke kanan ni pergi ke mana. So bila dah terus ikut tu, secara tiba-tiba lebih kurang dalam 2 minit macam tu lah, tengah bawa, tiba-tiba Waze menunjukkan so keluar daripada highway tu masuk ke arah kanan. So Jebat pun ikut. Memang kita bajet, okey dah nak sampai ke apa ni kan. Kalau tengok dia punya, kalau kita scroll apa Waze tu macam dah tak jauh. Okey, tengah jalan ada satu lorong ni, satu highway ni, ada kilang, ada kedai, tapi semua masa tu tak buka. Mungkin disebabkan SOP ke apa ke, orang tak buka lah. Okey, nak jadikan cerita, tiba-tiba pertengahan jalan tu Waze suruh masuk ke kiri lah. So Jebat pun ikutlah kiri. Dia macam tempat tu ibarat macam sunyi lah, sunyi, hutan-hutan. Lepas tu tiba-tiba ada satu perkampungan dekat dalam. So Jebat tercakap dalam hati lah, ada kat kampung tempat-tempat macam ni kan. So okey, tak apalah, sebabkan cepat punya pasal sebab dah nak hujan ni. Jebat pun masuklah ke arah depan pintu gerbang tu. Jebat ada berhenti. Jebat macam tengok kampung apa ni kan. Jebat cakap kan tak pernah dengar pun. Memang tak pernah dengar lah sebab tak pernah masuk lagi kan tempat tu kan. So yang unik je kampung tu, Jebat boleh disifatkan macam cantik lah. Kampung tu nampak kehijauan dia tu lain macam. So untuk masuk ke kampung ni, dia ada macam satu jalan bukit ke bawah, ke junam sikit tau. Okey, Jebat pun masuk. Lepas tu bila dah sampai ke bawah tu, Jebat ada perasaan ada macam agak paya kiri kanan tu kan. So dia akan naik balik bukit untuk naik ke atas. So nak jadikan cerita, bila dah naik atas tu, Jebat masuk lah, ikut je panduan Waze tu kan. Ke sana ke sini, ke kiri ke kanan, ke sana ke sini, ke sana ke sini, tapi tak jumpa kat rumah customer kan. So nak jadikan cerita, Jebat agak fed up juga lah. Cari-cari tak jumpa, cari-cari tak jumpa. So Jebat cubalah nak tanya-tanya orang kat situ kalau kod-kod tahu alamat rumah ni ataupun kenal owner ni kan. Sebab Jebat pun dah lebih kurang macam 3-4 minit kat ni pusing-pusing tak jumpa rumah customer. Tapi guys, yang malangnya guys, kat kampung tu tak ada satu orang pun yang Jebat nampak. Tak ada satu manusia pun yang Jebat nampak. Demi Allah, memang tak ada satu orang pun yang Jebat nampak. So Jebat teruskan lagi perjalanan. Tengah bawa motor, tak selang berapa saat tu, Jebat ternampak ada satu balai raya lah. Balai raya ni macam balai raya terbengkalai. Jadi Jebat macam terfikir lah, kampung yang cantik, rumah semua kat sini cantik, macam mana balai raya boleh terbengkalai kan. So yalah, mungkin nampak orang kita macam tak ada lah benda kita nak komen benda-benda lebih lanjut lagi kan. So sama lah, sampai Jebat pusing sana pusing sini, Jebat dah fed up. So
Jebat pun call lah kat semua, cakap kak, saya ni sebenarnya dah sampai kalau ikut alamat yang akak bagi ni, ikut location ni lah. Tapi rumah akak saya tak tahu mana satu, sebab banyak sangat kat rumah kat sini, macam rumah jarak-jarak, saya nak tanya orang pun tak ada. Lepas tu dia kata, awak dekat mana ni? Customer cakap kan. So Jebat cakap, saya kak dah sampai satu kampung ni kak, tapi rumah akak saya tak tahu mana satu lah. So akak tu macam cakap dengan Jebat, dia cakap, adik, akak duduk dekat perumahan taman lah maksudnya kan. Akak mana duduk kampung. Lepas tu dia terus je, akak tu pun main terus tegak yang cakap, dek, setaulah kak, kawasan ni tak ada kawasan perkampungan dek. Ni kampung mana awak masuk? So Jebat macam terfikir tak ada kawasan perkampungan. So cakap, ada, saya kat dalam ni. Dia cakap, tak apa kak, saya keluar balik pada kampung ni, nanti saya cari balik apa-apa saya call akak. So Jebat masih tak puas hati lah, cakap apalah tapi memang peliknya. Jebat fikir, mana ada orang kat dalam kampung ni, tu yang agak pelik. So Jebat cuma fikir mungkin orang kat kampung ni disiplin lah, sebab masa tu total lockdown kan. So diorang tak keluar, ataupun diorang Jebat fikir mungkin satu kampung ni positif kot, supaya dia kuarantin ke apa kan. Jebat terfikir macam tu lah, benda-benda yang tak elok lah macam tu kan. So nak jadikan cerita, Jebat cari kat jalan keluar. Alhamdulillah Jebat dah jumpa jalan keluar. So bila dah keluar daripada pintu gerbang tu, Jebat macam ada berhenti sekejap lah. Jebat pandang belakang, Jebat macam tengok pintu gerbang ni. Jebat cakap, macam tercakap lah, kampung ni cantik tapi tak ada satu orang pun. Macam agak pelik lah, Jebat tercakap dalam hati macam tu lah. So Jebat pun teruskan perjalanan, keluar balik daripada kawasan ni. Tiba-tiba Waze menunjukkan dia suruh Jebat keluar balik pada highway ni, terus tempat yang tadi Jebat masuk sempang balik. Dia suruh Jebat pusing ke kanan, terus balik. So Jebat macam tiba-tiba tercakap dengan Waze lah. Macam Jebat marah, geram kan. Kau tadi suruh aku pusing kanan, kan senang ni kau suruh aku terus. Saya tak payah nak belok-belok apa kan. Okay guys, tak sampai 5 minit, alhamdulillah Jebat sampai dekat rumah akak yang ambil pesanan ni lah. So masa Jebat dah sampai depan rumah ni, akak ni ada tanya Jebat, dia cakap, susah ke dek nak cari rumah akak? Saya cakap, tak susah kak, kalau ikut pada highway macam sekejap je sampai. Tapi saya cuma tak faham kenapa Waze macam menunjukkan dia suruh saya masuk arah kampung. Lepas tu akak tu pun dia ambil barang dia bagi duit. Lepas tu dia tengok muka Jebat, dia cakap, dek, setahu akak kat sini tak ada kawasan kampung dek, sini taman perumahan baru. Entahlah kak, saya pun tak tahulah, mungkin saya salah masuk tempat ke macam tu kan. So Jebat pun macam dah terfikir something. Jebat cakap dengan akak tu, kak tak apalah, saya pun nak pergi ke arah JB kan, sebab saya nak banyak lagi barang nak hantar. So Jebat tak banyak fikir apa, Jebat pun keluar daripada tempat tu lah. So bila Jebat dah keluar tu, masuk balik ke tempat yang highway yang mula-mula Jebat nampak awan gelap tu. Masa tu memang dah terasa lah hujan-hujan, green beans apa semua kan. So yang Jebat risaukan sebab apa tahu? Bila hujan, Jebat kalau setiap rider, kalau korang perasan, dia ada satu macam handphone stand tau, dengan yang cover kalis saya tu. So Jebat tak ada masa tu, sebab yelah kita tak pernah terfikir nak buat job ni. So kedai masa tu pun kebanyakannya tutup. So nak tak nak just guna manual lah. Jebat letak dekat bakul kan. Jadi bila hujan, benda tu akan agak menyusahkan Jebat sikit lah, sebab akan ada gangguan daripada untuk gunakan Waze apa kan. So nak jadikan cerita, bila dah setengah daripada jalan tu, Jebat langsung tak tengok side mirror. Tak tahu, bila tengok side mirror ke arah belakang, tengok awan tu, ibaratkan boleh rasa macam ada satu ombak gergasi yang besar yang mengejar kita. Macam lebih kurang macam tu lah. So nak jadikan cerita, sebelum sempat keluar daripada highway tu, hujan terus betul-betul lebat. So nak jadikan cerita, Jebat berhenti sekejap, Jebat pakai je baju hujan, Jebat selamatkan 2 biji handphone ni, letak kat bawah seat motor lah, sebab tak ada box, tak ada apa kat belakang kan. Okey, nak jadikan cerita, bila dah bungkus apa semua, handphone semua dah letak kat bawah seat motor ni, Jebat jalan je, sebab nak ingat nak cari tempat berteduh macam dekat petrol pump ke apa kan. Okey, bila dah keluar daripada jalan tu, lagi sikit je Jebat dah nampak ada macam signboard nak keluar daripada tempat tu lah. So dalam keadaan hujan basah tu, Jebat tak bawa laju lah, lebih kurang dalam, kalau meter motor tak silap Jebat, lebih kurang 40 macam tu lah. Okey, bila nak keluar sempang tu, Jebat corner dengan keadaan slow-slow ni, tiba-tiba motor Jebat ni, Jebat tengah bawa ni, yelah kalau kita tengah bawa motor, kita rasa kalau kita nampak sesuatu nak langgar kita, kita dah tahu dia punya impact dia tu macam mana nak pergi. Ni tak ada guys, memang orang kata macam kita tak tahu kenapa, macam mana kita tengah bawa motor elok-elok, tengah bawa motor ni dalam keadaan hujan lebat dengan berhati-hatinya, tiba-tiba motor ni ibarat macam kena langgar. Jebat macam kena langgar dengan sebiji motor ataupun sebiji kereta, pam, terus bersepah macam tu. So nak jadikan cerita, lepas masa dah kena langgar tu, kita macam terperanjat lah, cakap, ya Allah, kenapa macam tu kan.
So nak jadikan cerita, insiden tu tulang rusuk kiri jebat ni tergentak dekat divider lah. Memang masa tu ya Allah, Tuhan je tahu sakit macam mana. So dalam keadaan hujan tu jebat macam mencangkung pegang tulang rusuk ni, macam memang tahan sakit lah. Cuma jebat mampu macam pandang tengok 2 biji handphone ni dah terkena hujan So jebat merangkak, ambil handphone 2 biji handphone ni, simpan dalam poket lah, takut lebih directly kena air ataupun lagi rosak kan. So barang-barang customer memang dah tergabur guys dekat atas jalan raya. Tak payah cakap lah kan, dengan mana roti jala customer dah tergabur, packing barang customer semua dah tergabur. Yalah, kita tak expect hari tu kita nak kena benda macam tu kan. So nak jadikan cerita, ada satu brother lori ni, dia pun berhenti, dia tolong jebat, dia collect barang-barang jebat, dia ambil plastik dalam lori dia bungkuskan dalam satu lah. Lepas tu kebetulan kat depan tu ada satu pondok lah, dia pun tolak motor jebat pergi ke sana. So brother lori ni pun tanya dengan jebat, dia kata, "Dek, kau okey tak?" Dia kata, "Saya okey bang." Lepas tu dia tanya jebat tau, "Macam mana kau boleh jatuh?" Cakap, "Tak tahu abang, saya rasa macam saya kena langgar dengan something, tapi tak tahu abang, tiba-tiba je." Sebab apa? Nak katakan ada masalah daripada segi tayar, tak ada. Sebab kebetulan tu tayar depan belakang jebat dah tukar tau, dengan bunga yang baru tau. Jadi impossible boleh tergesel waktu hujan ke ataupun jalan licin lah. So jebat pun fikir macam tak ada lah. So tak ada apa-apa, abang tu pun terus jalan. So nak jadikan cerita, jebat dah packing barang-barang masuk dalam plastik tu. Bila jebat nak start je motor kan, Allahu Akbar, dia ada macam mengalami kerosakan lah. Maksudnya macam daripada segi piston atau bearing ada dah start pecah. Bila start tu dia boleh jalan, tapi dia ada bunyi macam ketak macam tu kan. So nak jadikan cerita, nak tak nak, terpaksalah teruskan kat perjalanan balik ke rumah. Sebab fikir okey lah, terpaksalah delivery pakai kereta kan, sebab motor dah rosak. Okey, tibalah sampai ke rumah, jebat dah letak barang-barang semua kat bakul motor, jebat naik atas, jebat mandi, tukar baju apa semua. So guys, masa dah turun tu nak start kereta, Allahu Akbar, kereta pula rosak, tak boleh start. Jadi jebat dah pening kepala lah. Jebat pun macam terfikir, sebelum ni motor tak ada masalah, kereta pun tak ada masalah, apa yang masalah misteri sangat tiba-tiba hari yang serentak, tak ada ribut, tak ada apa, tiba-tiba nak rosak kan. So nak jadikan cerita, jebat tak pasal lah guna kereta adik jebat untuk settlekan barang-barang customer kan. So bila dah settle apa semua, Alhamdulillah jebat pun balik mandi. Masa tu kalau korang nak tahu, PKP 1.0 sebelum pukul 7 semua orang dah kena balik lah. So Alhamdulillah dalam pukul 6.45 jebat dah sampai rumah. So bila jebat dah sampai rumah tu, jebat mandi-mandi, dah solat maghrib apa semua kan. Tapi dada belah tulang rusuk belah kiri ni rasa sakit dia tu lain macam lah. Jadi jebat tak ada pilihan, jebat rasa jebat nak pergi gak hospital. So memang agak langgar SOP gak lah masa tu. So nak tak nak, jebat terpaksa bawa surat kerja. Kalau kita nak pergi ke Hospital Sultan Aminah, dia ada satu roadblock lah, roadblock kemah kan masa tu kan. So jebat bagi tahu dengan diorang, dan jebat petang tadi ada mengalami kemalangan lah. So sakit dekat belah kiri. So jebat nak pergi hospital untuk buat check up lah. So Alhamdulillah polis dengan abang askar tu pun bagi lah jebat lepas untuk pergi ke sana. So bila dah pergi check up tu apa semua kan, Alhamdulillah tak ada apa-apa lagi yang berlaku kan. So guys, lepas dah check up tu, kalau untuk pengetahuan korang, dekat Hospital Sultan Aminah tu dia ada satu parking yang besar, yang corner lot, dia macam parking yang lapang lah. So nak jadikan cerita, jebat pun duduk dalam kereta. Lepas selesai ambil ubat apa semua, jebat pun ada on call dengan kawan jebat lah. Dia cuma tanya dengan jebat pasal apa yang berlaku petang tadi lah. Jebat just cerita ya A to Z apa semua kan. So nak jadikan cerita, masa tengah on call dalam telefon tu, tiba-tiba terasa macam ada someone yang melintas dekat kereta belakang tu. Sebab ternampak kelibat tu macam dekat side mirror. Jadi jebat macam tengok sebab apa benda yang melintas tu kan. So jebat pun cakap dengan kawan, kata, "Babe, nanti aku call balik lah sebab terasa macam something lah." So kawan jebat cakap, dia kata okey, drive dulu lah balik rumah, apa-apa nanti, dia kata Roger lah. So nak jadikan cerita, jebat balik rumah, Alhamdulillah tak ada apa-apa lah. So itu je lah pengalaman seram jebat, misteri lah agak semua. Terfikir sampai sekarang, jatuh motor rasa macam kena langgar dengan something, tapi sampai sekarang tak tahu apa punca dia. So pada korang yang rasa kerja rider ni senang, sebenarnya bukan senang lah. Bukan satu kerja yang mudah untuk rider-rider ni rasa alami hujan, panas, benda-benda misteri. So mungkin ada yang dah kemalangan, yang dah balik ke rahmatullah tu semua. So kita sama-samakan doa apa orang kata pada rider-rider kita lah. So guys, satu pesanan jebat nak cakap, kalau kita nak pergi ke satu tempat yang kita tak pernah pergi, ataupun
apa-apa je lah, kita janganlah ada niat yang cakap benda tak elok pasal tempat tu, sebab kita tak tahu kan. Kita tak tahu, bukannya benda ni kita nak percaya atau syirik ke apa, tapi orang kata yelah, kadang-kadang kita tak sedar, mungkin ada pun kita tercakap benda yang tak elok pasal sesuatu ataupun tempat kan. So guys, itu je cerita Jebat untuk hari ni. Cerita seram sebagai seorang rider, pengalaman. So untuk korang yang kalau rasa ada apa-apa nak idea untuk Jebat buat konten, korang boleh komen dekat bawah. So nanti Jebat akan cubalah sedaya upaya untuk cari info-info pasal benda-benda next content lah. So guys, itu je pesanan Jebat. Guys, please stay safe. Jangan lupa makan ubat kalau sakit ke apa. So Assalamualaikum. Kerak lu Papa Roger.